أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi serta ahli jawatankuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, saat ini Allah Taala masih lagi memanjangkan usia kita, masih lagi diberi kesempatan peluang untuk beramal, untuk kita meneruskan lagi sakit baki kehidupan kita ini dengan agenda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempersiapkan keimanan, ketakwaan sebagai bekalan dan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, marilah kita mendengar lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat sebagai pedoman kehidupan kita, insya-Allah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah, dan kedua-duanya adalah baik. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam perkara yang memberi kebaikan kepada kamu, dan mintalah bantuan pertolongan daripada Allah, serta jangan kamu berasa lemah. Jika kamu ditimpa suatu musibah, janganlah kamu berkata, kalaulah aku buat begini, nescaya akan jadi begini dan begini. Tetapi katakanlah, ia adalah ketentuan daripada Allah, dan ia menentukan apa yang ia mahu. Sesungguhnya perkataan kalau akan membuka ruang kerja syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kita bacakan pada malam ini adalah termasuk di antara hadis-hadis taujihat nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu termasuk di dalam hadis-hadis taujihat, iaitu hadis-hadis motivasi, hadis-hadis yang memberi semangat kepada orang-orang yang beriman. Kerana bagi golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pesanan Nabi, wasiat Nabi, taujihat Nabi adalah sumber kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Maknanya Nabi adalah sumber motivasi, sumber kekuatan bagi orang-orang yang beriman di dalam beramal. Dan tuan-tuan, betapa terlalu banyak hadis-hadis taujihat Nabi ini, sehingga ada para ulama
menulis suatu kitab. Nama dia Taujihat An-Nubuwah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nuh. Mana dalam kitab ni dihimpunkan semua hadis-hadis taujihat. Mana hadis-hadis yang memberi semangat, hadis-hadis yang memberi motivasi kepada kita. Kerana tuan-tuan, kenapa perlu kepada motivasi dan semangat? Kerana menjadi sifat bagi manusia, sifat iman bagi manusia, iaitu yazid wa yanqus. Iaitu ada kala bertambah, ada kala berkurang. Nah, iman kita ni tuan-tuan, ada kala bertambah, ada kala berkurang. Berbeza dengan iman para nabi dan rasul. Iman para nabi dan rasul sentiasa bertambah, sentiasa meningkat keimanannya. Tetapi berbeza dengan manusia, iman manusia ni ada kala kuat, ada kala lemah. Ada kala rajin, ada kala malah. Betul tak tuan-tuan? Ada kala ketika Allah malahnya nak mari masjid, malahnya nak mari sembahyang berjemaah. Itu tanda bahawa iman kita mengalami kelemahan tu. Maka tuan-tuan, di sini yang disebut oleh Nabi SAW, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Menunjukkan di sini bahawa Nabi suruh kita baru sama iman. Masuk dengan erti kata dengan recharge. Macam kita pakai handset lah tuan-tuan. Telefon kita ni kena charge semua. Barulah dia akan memberi manfaat kepada kita. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Menunjukkan di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi semangat, sentiasa memberi motivasi kepada sahabat supaya tidak lemah di dalam beramal. Termasuklah hadis yang kita bacakan pada malam ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Sesungguhnya orang beriman yang kuat, orang beriman yang kuat lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Apa maksud orang mukmin kuat di sini? Tuan-tuan, yang pertama maksud mukmin yang kuat di sini iaitu yang pertama mestilah kuat dari sudut iman. Apabila seseorang itu iman dia kuat, tuan-tuan, nescaya dia akan dapat mengalahkan hawa nafsu. Bila iman kuat, nescaya dia akan dapat menundukkan hawa nafsu dan dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peranan iman. Sebab setiap hari kita akan bertempur, kita akan berlawan dengan nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Sebab itu kita pernah sebut dalam pengajian sebelum ini bahawa peperangan dengan nafsu adalah di antara jihad yang besar. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi, ketika mana Nabi SAW dan para sahabat pulang daripada peperangan, mengikut riwayat peperangan Zatul Riqa', mana baru balik perang ni tuan-tuan, dan dalam peperangan itu Nabi SAW dan para sahabat mendapat kemenangan. Bila balik, Nabi SAW bersabda, raja'na min jihadil asrar ila jihadil akbar. Sesungguhnya kita baru sahaja pulang daripada jihad kecil kepada jihad yang besar. Kemudian sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita ni baru balik daripada melawan musuh, daripada melawan orang kafir? Bukankah itu jihad yang besar? Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa tidak ada amalan yang lebih besar ganjarannya melainkan orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana kita sebut dalam pengajian sebelum ni, awwalun nas yuqda yaumal qiyamah, golongan yang pertama yang dihakimi, yang dihisab di hari akhirat adalah orang yang ustushhida, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan amalan yang paling besar
adalah amalan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, bukankah kita ni baru balik daripada jihad yang besar ni? Nah, Nabi kata, kita baru balik daripada jihad yang kecil. Maknanya lawan musuh, lawan kafir, lawan musuh Allah Ta'ala, itu jihad yang kecil. Kita balik daripada jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Jihadul akbar. Apa dia? Iaitu jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam jiwa kita. Sebab itu tuan-tuan, setiap hari kita akan berperang dengan hawa nafsu yang ada. Jadi tuan-tuan, yang menentukan menang atau kalah dalam peperangan melawan hawa nafsu adalah iman. Nah, adalah iman. Sekiranya iman kita kuat, iman kita sihat, nescaya iman akan berfungsi untuk kita boleh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud mukmin qawi yang pertama, iaitu kuat dari sudut iman. Mestilah orang yang kuat imannya lebih dicintai oleh Allah Taala dan Rasul daripada orang yang lemah iman dia. Yang kedua maksudnya al-mu'min qawi, iaitu orang mukmin yang kuat dari sudut apa? Dari sudut ilmu, dari sudut pengetahuan, dari sudut kefahaman. Sebab itu disebut di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang mana Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, maksudnya Allah Ta'ala nak beri dia pahala yang banyak. Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, nescaya Allah Ta'ala akan beri kepada dia faham dalam urusan agama. Sebab itu tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala beri faqih, yufaqihu fid din, sebenarnya dia telah mendapat kelebihan yang besar. Nah, tuan-tuan, nak faqih, nak tafaqquh fid din ni, dia tak semestinya kena masuk universiti. Kena pergi sekolah, kena pergi pondok, dah. Yang penting mengaji dia, walau bagaimana metod dia belajar. Kalau kita hari ni contoh, kita boleh belajar, kita boleh tafaqquh dengan mari ke masjid, dengan kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha dan seumpamanya, kita boleh belajar. Badan kita boleh faham agama, tuan-tuan. Tak ada masalah. Ada orang dia belajar banyak, siapa ke universiti, siapa ke master PhD, tapi tak faham-faham dalam urusan agama. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak pilih dia untuk beri kebaikan. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendaki dia ni mendapat kebaikan yang banyak, nescaya Allah Ta'ala akan beri kepada dia faham dalam urusan agama. Dalam hukum hakam urusan agama dia faham. Ini nak kabur kelebihan orang mukmin yang kuat. Sebab itu tuan-tuan, kita kena melazimi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis tafaqquh fid din ni. Tujuan dia untuk beri hasil faham. Faham dalam urusan agama. Hari ini kita melihat ramai di kalangan masyarakat kita yang tidak memahami ataupun kurang memahami dalam urusan agama. Bila tak faham dalam urusan agama ni tuan-tuan, maka akan menimbul masalah dan kecelaruan yang banyak dalam masalah, dalam kehidupan kita lah. Nampak? Tapi kalau faham urusan agama, maka mudah. Maka mudah kita nak menjalani kehidupan. Mudah kita nak menjalani kehidupan kita seharian. Nak buat ibadat pun susah. Tapi kalau tak faham, saya bagi contoh mudah. Contoh bila mana seseorang itu ditimpa musibah. Musibah contohnya dia sakit. Sakit tuan-tuan, contohnya kita melihat tuan-tuan berapa ramai orang yang sakit di hospital tu, yang terlantar di hospital, berapa ramai yang tidak solat tuan-tuan. Berapa ramai yang tidak solat. Jadi bila kita tanya sebab apa tak solat, dia kata, "Ustaz nak solat kerana ni kaki tergantung ni." Nampak? Kaki tergantung sebab aksiden. Kaki tergantung masuk besi, tak boleh nak gerak, nak ambil air semayang kerana nampak, jadi payah. Dia kata, "Lalah kali tak semayang." Tuan-tuan, kalaulah dia ada ilmu kefahaman,
Dalam pelaksanaan ibadah, dia ada tata cara bagaimana pelaksanaan ibadah ketika waktu sakit. Ketika mana waktu uzur. Kalau orang seumpama, kalau orang faham urusan ini tuan-tuan, nescaya akan mudah bagi dia nak buat ibadah. Tapi kalau tak faham, dia jadi payah. Dah ustaz, nak ambil amal yang mana ni, tak boleh nak gerak. Nampak? Tak boleh nak gerak. Dah nak tayamum, nak ambil debu mana ni. Ni kena cocok, kena balut apa. Jadi banyak Jadi payah. Sebab apa? Bila payah, bila tidak faham. Tapi kalau faham, insya-Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang kedua. Iaitu orang mukmin yang kuat, yang hebat dari sudut ilmu, pengetahuan dia. Sebab tu tuan-tuan, penting sangat ilmu. Yang ketiga masuk al-mukmin qawi. Orang mukmin yang kuat adalah maksudnya orang mukmin yang berkemahiran. Mahir di dalam urusan-urusan yang dia masuklah. Kalau dia contoh, dia seorang pekerja. Pekerja yang mahir. Pekerja yang berkemahiran. Yang kita kata yang ada skill yang tertinggi. Sama ada soft skill. Mana dia pekerja yang mahir. Dan tuan-tuan, ini yang disukai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Dan tuan-tuan, sebab itu disebut juga di dalam Al-Quran bahawa bagaimana Allah Ta'ala menyatakan ciri-ciri orang yang boleh untuk kita ambil kerja. Ataupun ciri-ciri orang yang boleh kita lantik dia menjadi pekerja kita. Sebagaimana disebut dalam suratul Qasas. Inna khaira man istarjarta qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang baik, orang yang paling baik untuk diambil upah, diambil pekerja adalah al-qawi dan juga al-amin. Iaitu orang yang ada al-qawi. Al-qawi ni maksud kuat lah. Kuat dari sudut kemahiran dia. Dia berkemahiran dalam bidang tersebut. Dan juga kuat dari sudut fizikal tubuh badan. Kalau tubuh badan tak erat, tuan-tuan, nak kerja macam mana? Itu yang pertama, kena gagah. Dan kalau gagah saja, kalau kuat saja, berkemahiran, pandai, tapi tak amanah, tak jadi. Dia kena ada sifat yang kedua, iaitu al-amin, amanah. Dan tuan-tuan, ayat ni sebenarnya ada asbabun nuzul. Ada cerita. Cerita bagaimana kisah. Ini disebut dalam suratul Qasas. Cerita berkenaan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana Nabi Musa lari daripada dikejar oleh tentera Fir'aun. Selepas mana tentera Fir'aun cari Nabi Musa. Sebab Nabi Musa telah membunuh seorang Mesir Kibti. Dan Nabi Musa bukan niat nak bunuh. Tersalah bunuh. Sebab satu hari Nabi Musa ni bertengkar ataupun berbalah dengan orang Mesir Kibti. Tengah-tengah balah tu, tengah-tengah balah bertengkar tu, Nabi Musa lepas tu. Nampak? Lepas tu, mati tu orang Mesir Kibti tu. Anak khabar hebat Nabi Musa ni. Nabi Musa ni orang yang gagah, orang yang kuat, dan orang yang kurang sedikit sabar. Nampak? Ini disebut dalam Al-Quran. Maknanya Nabi Musa ni kesabaran dia kurang sikit. Sebab tu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa ni pergi belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Belajar dengan Nabi Khidir. Selepas mana Nabi Musa kata kepada kaum dia, hai kaumku, tanyalah apa yang kamu nak tanya. Sesungguhnya aku boleh jawab belaka. Mana tuan-tuan cakap gitu, Allah Ta'ala tegur Nabi. Allah Ta'ala kata, hai Musa, tidak sepatutnya seorang Rasul cakap gitu. Mana boleh cakap gitu. Walaupun kamu Rasul, ada yang kamu tak tahu. Ada yang kamu tak tahu. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam kisah yang cukup masyhur di dalam suratul Kahfi. Tuan-tuan nak baca cerita dia panjang, boleh rujuk dalam tafsir. Ketika mana Nabi Musa pergi berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika itu Nabi Khidir duduk di atas batu. Nabi Musa pun beri salam. Assalamualaikum. Beri salam.
Beri salam. Kemudian Nabi Khidir kata, anta ulqiyas salam fi dari ghairiha salam. Man anta? Kamu beri salam tempat negeri tak ada orang beri salam ni. Siapa kamu? Nah, Nabi Musa kat bekeng. Nabi Musa kata, ana Musa bin Imran. Aku Musa anak Imran. Malaikat lalu. Yang mana Allah Ta'ala perintahkan aku untuk mari belajar dengan kamu. Nabi Khidir kata, tak, kamu tak boleh belajar dengan aku. Nah, kamu ni Musa pun tak boleh belajar dengan aku. Nabi Musa tanya, sebab apa? Qala innaka la tastati'a ma yasbra. Kamu Musa, kamu tak boleh belajar dengan aku. Sebab apa? Sebab kamu ni tak sabar. Nampak? Maksudnya di situ sebut dah sifat Nabi Musa ni kurang sikit sabar. Nah, qala innaka la tastati'a ma yasbra. Kamu tak boleh belajar dengan aku sebab kamu ni tak sabar. Nabi Musa kan rebekeng. Nabi Musa balas pula. Nah, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Bagaimana kamu kata aku ni tak sabar? Testlah dulu. Nampak? Cubalah dulu. Nampak? Ini dah cerita dia panjang lah. Cerita kisah bagaimana Nabi Khidir tebuk kapal, kemudian dinding yang runtuh, kemudian dibunuh kanak-kanak. Itu cerita yang panjang. Kita tidak berhajat nak cerita tu, cerita tu panjang. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Kahfi. Boleh rujuk tafsir. Tuan-tuan, kalau boleh saya sebut, tuan-tuan baca tafsir. Baca tafsir ni menarik. Maksud saya tafsir ni tafsir Quran betul lah. Bukan Quran terjemahan. Nah, kalau sekadar Quran terjemahan, dia sekadar alih bahasa saja. Kalau tafsir ni tuan-tuan, dia lebih mendalam. Lebih mendalam huraian dia. Hari ni tuan-tuan banyak dah kitab-kitab tafsir yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Kalau dulu mungkin payah ustaz, payah kitab tafsir semua kitab Arab. Learning tuan-tuan ada dah. Banyak dah kitab tafsir yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Nah, yang paling latest sekali tafsir Munir. Nah, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, ada. Tapi tak lengkap lagi. Yang baru sudah diterjemah jilid juzuk 30, 29, 28, 27, 26 baru. Nampak? Lagi tafsir Azhar. Nah, Profesor Dr. Hamka. Nah, tafsir apa lagi? Tafsir Al-Qurtubi. Sudah ada terjemah dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan baca. Kalau baca tuan-tuan seronok. Nah, seronok. Barulah tuan-tuan bila kita mengaji, baru rasa asyik. Baru rasa sedap bila mengaji. Nah, ni kalau kita kebanyakan bila mengaji, dadang berapa lekak, nguak lalu. Betul tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Nguak lalu. Nah, sebab apa? Sebab tak faham. Cuba tuan-tuan kalau kita faham, intipati kandungan ayat Al-Quran kita nak baca tu, jadi rasa seronok. Termasuklah dalam surah Al-Qasas. Nama pun surah Al-Qasas dah tuan-tuan, iaitu kisah-kisah, cerita ketika mana Nabi Musa lari daripada tentera Firaun. Selepas tentera Firaun cari Nabi Musa, sebab Nabi Musa bunuh orang Mesir Kipti tadi. Bala-bala tapau. Tapau mati tu. Orang Mesir Kipti. Esok tu Nabi Musa pergi pulau. Pergi pulau pasar. Tengok ada pula orang balah. Sama-sama dia. Asalnya Nabi Musa ni nak pergi tolong Damar. Tengok balah pula. Pergi pula. Bila pergi pula biasa orang tak sabar ni. Sehinggalah teman kepada Nabi Musa kata, hai Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Wahai Musa, adakah kamu nak bunuh macam marai pula? Nampak? Marai balas-balas tapa orang mati dah. Hari ni nak pergi balas pula, nak suruh tapa pula kan lagi mati pula sehari. Gitu. Sehinggalah dia sedar, Nabi Musa sedar, lepas tu pembantu Nabi Musa kata, hai Musa, tentera Firaun cari kamu. Maka lari. Akhirnya Nabi Musa pun pergi. Pergi ke Madian. Negeri Madian. Ini kisah ini disebut dalam surah Al-Qasas. Kemudian bila sampai di satu tempat, Nabi Musa ni duduk berehat duduk menyandar di bawah pokok.
Duduk nyanda bawah pokok. Tiba-tiba di depan sana adanya beberapa orang pekerja lah. Orang yang mengembala kambing, semuanya lelaki belaka. Yang mana sedang duduk khumur satu telaga nak ambil air. Nak ambil air untuk beri minum kepada kambing ternakan masing-masing. Dan pada itu ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan nak ambil air juga, nak beri minum kepada kambing-kambing dia. Dah jadi tuan-tuan, dah ramai orang lelaki. Ada orang puang kecil 2 orang ni. Jadi menyebabkan orang puang ni tak boleh nak ambil air. Sebab orang lelaki belaka. Sehinggalah Nabi Musa pun bangun, Nabi Musa pun pergi tolong. Nabi Musa pergi tolong, pergi ambil air, kemudian beri minum kepada kambing-kambing peliharaan 2 orang perempuan ini. Mengikut dalam tafsir, 2 orang perempuan ni, seorang nama dia Safura. Sedap nama tu tuan-tuan. Macam nama artis dia, penyanyi Safura. Yang kedua nama dia Lia. Sedap belaka dua-dua ni. Safura dan Lia ni tuan-tuan sebenarnya anak Nabi. Anak Nabi juga. Kemudian lepas tolong beri minum kepada kambing-kambing Safura dan Lia ni, kemudian Safura dan Lia ni pun balik. Balik ke rumah, kemudian khabar ke ayah dia. Dia kata, ayah, tadi ada seorang pemuda yang kuat, yang gagah, yang mana tolong aku air, beri minum kepada kambing-kambing kita. Nampak? Jadi ayah dia kata, dah kalau gitu ajaklah panggil rumah. Ajak mari rumah untuk kita ucap terima kasih. Sebab tolong dah. Kalau kita ajak mari rumah makan nasi gitu. Jadi Safura dan Lia ni pun keluar, pergi semula jumpa Nabi Musa. Jumpa Nabi Musa, kata, wahai pemuda, ayah rumah jemput, ajak pergi rumah. Sebab nak ucap terima kasih kerana tolong aku air tadi, beri minum kepada kambing-kambing kami. Akhirnya okey, Nabi Musa kata okey boleh. Tapi Nabi Musa kata, saya tak kenal rumah. Jadi Safura dengan Lia kata, okey tak apa, ikut belakang. Jadi Safura dengan Lia ni tuan-tuan jalan depan, Nabi Musa jalan belakang. Siapa jalan tengah-tengah jalan tu, dah berapa lama tuan-tuan? Nabi Musa kata, tak boleh. Tak boleh. Kamu 2 orang, Safura dengan Lia, kena duduk belakang, aku kena duduk depan. Khabar je kat mana rumah, kiri kanan depan belakang. Nak khabar apa situ tuan-tuan? Ni nak khabar satu lagi. Pengajaran cukup besar kita nak ambil, iaitu adab. Kita panggil tata susila ataupun etika sosial. Bila mana kita bersosial di antara lelaki dan perempuan. Di antara lelaki dan perempuan. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita jalan lelaki dengan perempuan, orang puan dengan ni, orang puan kena duduk belakang. Orang lelaki kena duduk depan. Jangan orang puan duduk depan, orang lelaki duduk belakang. Itu dipanggil su'ul adab. Maknanya adab tak comel. Sedangkan Nabi Musa ni asal duduk belakang, Nabi Musa kata tak boleh. Mu duduk belakang, aku duduk depan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak comel lah kalau orang puan jalan depan, orang lelaki duduk belakang. Ruang ni kira mata orang lelaki ni liar tuan-tuan. Tengok orang puan pula depan, kiri kanan kiri. Kiri kanan kiri. Tu tak boleh. Ini kata adab etika sosial. Mana bukan nak diskriminasi, memang gitu adab yang diajar oleh Islam. Sebab apa? Sebab Islam nak jaga kehormatan, kemuliaan wanita. Sebab tu orang puan, ibu-ibu di belakang. Kalau ibu-ibu jalan dengan kawan lelaki, ibu-ibu kena duduk belakang, biar orang lelaki duduk depan. Maknanya apa? Kalau contoh biasa apa? Tempat kita orang ngata kenduri sebagai contoh. Orang ngata kenduri. Biasa kan berarak kan? Berarak ni tuan-tuan, biar orang lelaki duduk depan, orang puan duduk belakang.
Gitu. Nah, ini yang dia ajar. Nabi Musa pun tunjuk contoh dia. Jadi Nabi Musa kata, okey tak apa. Awak duduk belakang, saya duduk depan. Kabur je kat mana rumah-rumah. Okey. Akhirnya sampai rumah. Akhirnya bila sampai rumah, akhirnya ucap terima kasih sebab tolong tadi. Nah, dan Safura ni tadi kata, dia kata, wahai ayah, apa kata kita ambil Musa ni bekerja dengan kita. Maka tubiklah ayat tadi. Inna khaira man istarjarta qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita nak ambil kerja adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Nampak? Mana nak khabar sini? Poin dia kuat tu. Kuat dan amanah. Sebagaimana hadis yang kita baca ini. Nah, bahawa al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Nah, orang mukmin yang kuat, yang gagah perkasa, lebih baik dan lebih disukai, dicintai oleh Allah Ta'ala berbanding mukmin yang lemah. Nah, akhirnya dah ambillah Nabi Musa bekerja, dan akhirnya Nabi Musa berkahwin dengan salah seorang daripada anak Nabi tadi, sama ada Safura ataupun Lia, saya lupa. Nampak mana berkahwin dengan salah seorang. Itu cerita dia. Cerita berkenaan dengan kisah mukmin yang kuat. Lepas tu hadis ini menyatakan kepada kita bahawa kita kena jadi orang mukmin yang kuat. Kuat dari semua sudut. Yang mana kita sebut tadi, mesti kuat dari sudut iman, jangan lemah. Dan kita kena cari bagaimana cara kita nak menguatkan iman kita. Carilah bagaimana cara nak kuat iman. Dan kita sebut tadi, bila sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Rasulullah menjawab, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Maksud la ilaha illallah di sini tuan-tuan bukan sekadar zikir. Walaupun kita tahu afdaluz zikri annahu la ilaha illallah. Tetapi tuan-tuan, apa sahaja pekerjaan, apa sahaja perbuatan kita yang membawa mengingati Allah Ta'ala, maka itulah proses memperbaharui iman. Maka tuan-tuan, sebab tu kita kata penting kita duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis tazkirah. Paling-paling kurang tuan-tuan waktu maghrib. Waktu maghrib ni, kuliah maghrib tuan-tuan, kena letak tepat kita di masjid. Waktu maghrib ni di masjid. Bukan waktu maghrib ni di Medan. Bukan waktu maghrib di Pasar Malam, di Pasar Minggu. Bukan mana tak boleh pergi Pasar Malam. Pergilah. Bukan tak boleh pergi Medan. Nak khabar, ini waktu dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini waktu kita nak cah iman kita. Supaya kita bersemangat kembali. Ada kala ketika kita lemah. Betul tak? Kita lemah. Rasa malah je. Rasa dorok je. Rasa kelesa je. Tuan-tuan, bila kita mari aura positif. Nak dapat aura positif ni macam mana tuan-tuan? Mestilah daripada cah-cah positif juga. Cah-cah positif ni daripada para ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang yang ada mari masjid lah tuan-tuan, orang yang baik-baik. Maka tuan-tuan, cas iman kita. Jadi tuan-tuan, kita kena jadi orang mukmin yang kuat dari sudut iman. Yang kedua, kuat apa lagi? Kuat dari sudut kemahiran. Mana kita kena jadi orang mukmin yang berkemahiran, yang pandai. Hari ni tuan-tuan, kebanyakan semua kita hari ni, teknologi kita yang apa kita pakai ni, semua daripada orang barat belaka tau. Betul tak? Semua daripada orang non-Muslim belaka. Ni kita pakai mic ni. Mic ni orang putih buat. Non-Muslim kita pakai telefon teknologi ni. Semua daripada orang barat. Tapi tuan-tuan, bila mana seorang itu telah berjaya, orang mukmin itu kuat dari sudut teknologi, dari sudut ilmu, dan juga dari sudut ekonomi. Kalau gini kita nak cakap bab ekonomi. Kalau kita ni tuan-tuan, orang Islam, orang kuat dari sudut ekonomi tuan-tuan, nescaya tuan-tuan, insya-Allah kita tak ada masalah. Hari ini ekonomi kita bergantung kepada orang non-Muslim.
Nah, maka kita tak ada keizzahan, tak ada kemuliaan itu. Nah, dan lagi kekuatan dari sudut kemahiran, kita pekerja yang mahir, kita pekerja yang ada semua pengetahuan kemahiran. Okey, itu dia. Wa fi kulli khair, dan juga pada semuanya ada kebaikan. Nah, sebab tu kita kata orang mukmin ni dia tak rugi tuan-tuan. Masuk fi kulli khair ni maksudnya walaupun dia lemah, dia ada juga kebaikan. Nah, orang mukmin, janji orang mukmin sebagaimana disebut di dalam riwayat hadis yang lain. Riwayat hadis daripada Suhaib bin Sinan. Nabi SAW bersabda, "Ajaba li amri mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min." Nabi kata, ajaib sungguh urusan orang yang beriman. Sebab apa? Sebab setiap kerja buat orang beriman ni dalam keadaan baik. Masuk dalam keadaan baik, dalam keadaan berpahala sentiasa. Wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara ini tidak ada pada orang lain kecuali pada orang beriman. Maksudnya orang kafir tak boleh benda ni, orang munafik tak boleh. Orang beriman ni. Nah, maksudnya apa tuan-tuan? In asabatu sarra'u syakar fahuwa khairun lah. Sekiranya dia diberi kemudahan, diberi kesenangan, kesihatan, kemudian dia bersyukur pada Allah, maka baik untuk dia. Masuk baik untuk dia, dapat pahala. Nah, sepanjang masa dia bersyukur. Dan begitu juga fa'in asabatu darra'u sabar fahuwa khairun lah. Nah, sekiranya Allah Ta'ala uji dia dengan kemudaratan, kesusahan, kesakitan, kepayahan, kepenatan, maka tuan-tuan kalau dia sabar, baik juga untuk dia. Nampak? Maksud dapat pahala juga. Maksudnya tuan-tuan, apa sahaja kerja buat orang Islam ni, orang beriman ni, tak sia-sia. Nah, tak rugi. Nah, tak ada istilah rugi dalam beramal bagi orang beriman. Nah, Allah mari dah masjid hari ni, Allah ustaz pula dak mari. Allah ustaz pula dak mari, rugi kau. Habis minyak motor je tu. Tak rugi. Walaupun kita tengok pada zahirnya macam rugi, tapi tuan-tuan di sisi Allah Taala, orang beriman sama sekali tak rugi walaupun sikit pun. Nampak? Ataupun dia mari dah masjid, mari dah kuliah, comel dah duduk dalam kuliah ni, tiba-tiba tidur duk setara. Lena kau. Nah, kebetulan penceramah malam tu pula penceramah jemputan, penceramah terkenal, selebriti. Dan awak rana mari kelak tidur. Kejut Allah, sudah dah kuliah. Allah, rugi tidur tadi. Nyesal tidur tadi. Rugi tak tuan-tuan? Jawapannya tak rugi. Nah, tak rugi walaupun kita tidur dalam majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan, selalu saya berkuliah di mana-mana. Nah, kalau nak tidur lah. Tak arah. Saya tak arah sangat. Nampak? Tuan-tuan nak tidur lah. Tak arah. Sebab tidur dalam majlis ilmu lebih baik. Nah, lebih besar ganjarannya. Nah, daripada duduk luar. Nah, ada kadang-kadang ada setengah ustaz yang marah. Nah, tengok orang tidur, balik ah. Balik semua balik. Marah. Tuan-tuan biasalah. Nah, dalam menuntut ilmu ni, setan mari sama. Nak merosakkan kita. Nah, kalau saya pun kadang-kadang, nah, kalau duduk bawah kat tuan-tuan pun kadang-kadang ngatuk juga. Nah, cuma duduk atas ni je tuan-tuan. Nah, jaranglah penceramah je tidur. Nampak? Biasa hok tukang dengar ceramah tu tidur. Takkan jarang penceramah tidur. Penceramah tidur pelik lah tuan. Nampak? Tak apalah. Nak ke bawah sini tuan-tuan, bagi orang beriman tidak ada sia-sia dalam amal kerja buat dia. Apatah lagi kalau dalam amal ketaatan. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, ihris ala ma yanfa'uka, maka bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang memberi kebaikan kepada kamu. Ini Nabi motivasi pada kita. Ihris, sungguh. Kalau buat kerja, sungguh.
Sebagaimana disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, apa ni? Bekerjalah kamu untuk dunia kamu. Nah, seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Nah, seolah-olah macam hidup 1000 tahun lagi tuan-tuan. Makna kerja sungguh buat rumah comel, rumah besar. Nampak. Dan bersungguh-sungguhlah akhirat untuk akhirat kamu. Seolah-olah macam kamu akan mati esok hari. Nampak. Untuk dunia, boleh sungguh, tak ada masalah. Macam nak hidup 100 tahun lagi. Nah, maksudnya apa? Bersungguhlah untuk dunia. Untuk akhirat pun kita juga. Untuk akhirat kita bersungguh-sungguh. Untuk akhirat macam nak mati esok hari. Nah, maksudnya apa? Tuan-tuan, kalau orang nak mati esok hari ni, tuan-tuan, ibadat dia luar biasa. Tuan-tuan, pengalaman kita pernah bekerja di penjara. Saya pernah bekerja di penjara Marang dulu, tuan-tuan, 2 tahun. Dan kita berhadapan dengan BA, Banua Akhir. Banua Akhir ni tuan-tuan, dia special tak macam banua lain. Nah, kalau makanan dia cukup lengkap. Maksudnya apa? Macam hidangan komplit lah. Ada nasi, daging, ayam pun semua. Ada buah, air. Dan rasa, ada rasa. Kalau banua lain tak ada rasa tuan-tuan. Nah, kalau lauk gula tu, contohlah hari tu gula kari sebagai contoh. Kari tawar hebat. Nah, tak ada rasa. Kalau pagi-pagi minum air teh, minum air kopi, tak ada gula, tawar hebat gitu lah. Itu banua lain. Sebab tu gula dalam penjara ni satu benda yang sangat berharga. Bukan semua orang dapat. Melainkan orang hok mari, mak ayah mari, keluarga mari melawat, boleh beli gula. Hak tu pun boleh beli sekilo 2. Nampak? Ataupun orang yang ada duit gaji, boleh lah. Kalau tak ada tawar hebat gitu lah tuan-tuan. Tapi bagi banua BA ni cukup lekat lah. Makanan dia sedap. Bahkan tuan-tuan, jangan kata makanan sedap. Dan kalau contoh lauk ikan tuan-tuan, tak benar ada walaupun satu tulang. Tak benar ada. Makan ikan filet tuan-tuan. Kita makan ikan filet. Oh, ikan filet ni orang standard je makan. Nah, mana dakwi tulang ada. Kalau ayam daging saja. Nah, bahagian daging, tulang tak boleh ada. Nak khabar special case macam. Tapi tuan-tuan, makan tak lalu dah. Nah, tak lalu makan. Sebab tu makanan BA ni banua lain berebut. Nah, kalau mana banua BA dia tak habis, tak makan, banua lain berebut makanan dia. Sebab makanan dia sedap. Nah, mana makanan lain. Begitulah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia telah melihat kematian. Aku nak mati esok. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita semayang. Nah, biasa tak imam sebut. Nah, istaqimu, betulkan sah, rapatkan sah. Kadang-kadang tak imam sebut sallu salatan muwadda' yarhamkumullah. Pernah dengar gitu? Tak imam kata sallu salatan muwadda'. Solat apa maksud dia? Biasa kita dengar dah faham. Maksudnya apa? Solatlah kamu macam solat ini adalah solat perpisahan. Nampak? Itu maksud dia. Maksudnya macam anggaplah kita ni semayang yang terakhir untuk kita ni. Kaki kita nak semayang Isya kayak gini. Nak semayang Isya, anggaplah macam ni semayang terakhir. Kalau semayang terakhir tuan-tuan, sudah pastinya semayang itu semayangnya terbaik. Macam saya kata tadi, macam banduang BA tadi. Tuan-tuan, saya lihat sendiri banduang BA ni dia semayang tak macam kita lah semayang. Semayang dia, ya Allah, kita kata kalau nyamuk mari berang ni tak gegih pun. Kita kalau nyamuk mari pau lalu. Maknanya dia menghayati betul. Sebab dia tahu dah nak mati dah. Nampak, maka begitu. Maka ihris ala ma yanfa'uka. Nabi kata bersungguh-sungguh. Wasta'in billah. Dan minta tolong dengan Allah. Dalam nak menghasilkan sesuatu yang berkualiti, sesuatu yang baik, maka minta tolong dengan Allah Ta'ala. Sama juga dengan ibadah. Ya Allah, ya Tuhanku, ni aku nak semayang ini. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni min ibadati. Doa ni biasa kita dengar. Amal. Ya Allah, ya Tuhanku,
Allahumma inni ala zikrika, ya Allah ya Tuhan, tolonglah aku untuk meringati kamu. Nah, wa syukrika, dan tolong aku untuk bersyukur terhadapmu. Dan wa husni ibadatik, dan tolong aku wahai Tuhan untuk memperelok comel pada aku. Nampak? Maksudnya tuan-tuan, nak dapat yang terbaik, nak dapat yang comel, ista'in billah. Kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Nah, barulah kita akan dapat hasil yang terbaik. Sebab tidak ada yang terbaik melainkan apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Sama juga tuan-tuan, hari ini kita semayang. Tuan-tuan, hari ini kita boleh mari masjid bukan sebab gagah kita, bukan sebab hebat kita boleh mari masjid, boleh dengar kuliah. Sebab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolong kita. Allah Ta'ala bantu kita. Tuan-tuan, bukankah kita mendengar apabila setiap kali suruhan hayya 'alas salah, mari semayang, kita jawab apa tuan-tuan? Kita akan jawab la haula wala quwwata illa billah. Hak lain kalau azan lain tuan-tuan semua jawab sama. Nah, iza sami'tumun nidaa fayaqulu mislama yaqulu mu'azzin. Nah, hak lain Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bila sampai hayya 'alas salah, kita dah jawab hayya 'alas salah. Kita akan jawab la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya kita jawab, Allah, tidak ada daya upaya aku wahai Tuhan. Tak ada daya upaya aku ni nak pergi masjid ni, melainkan dengan pertolonganmu juga. Tahu? Itu maksud wasta'in billah wala ta'jiz. Dan jangan kamu lemah. Jangan lemah. Tak. Maksud jangan lemah ni, jangan berasa putus asa lah. Jangan putus asa dah ustaz dah. Kita ni tua dah, peceng dah, darah dah, nak buat apa? Buat setakat boleh. Nampak? Dah ustaz ni kita baru nak mari masjid ni, peceng dah. Tak apa, hak lama-lama tu lupakan lah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila Allah Ta'ala, apabila kamu ditimpa suatu musibah, fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Nabi kata, kalau kamu ditimpa satu musibah, jangan kamu kata kalau aku buat gini, kalaulah aku buat gini. Kalau aku buat gini, tak jadi gini. Kalau aku tahulah, tak mari sini. Nampak? Kalau tahu hujan lebat lah, tak mari. Jangan kalau tu. Nabi kata, kalau awak kena suatu musibah, jangan kata kalau aku buat gini jadi gini, kalau aku buat gini jadi gini. Tetapi walakin qul qaddarallah, katakanlah bahawa ini adalah ketentuan Allah. Allah Ta'ala yang telah menetapkan wa ma syaa' fa'al. Apa yang Allah Ta'ala kehendak akan jadi. Fa innal law, sebab sesungguhnya kata-kata law tu, dia akan tuftahu amali syaitan. Dia akan membuka ruang pintu kepada syaitan untuk merosakkan kita. Kalau kita kata Allah, kalaulah aku gini. Syaitan masuk lalu lah. Syaitan kata aku kabodoh. Nampak? Aku kabodoh start hari malam ni. Nampak? You mari lalu merosakkan. Jadi sebab tu, kalau apa-apa saja musibah yang berlaku kepada kita, maka kita kata haza qaddarallah, ini apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala takdir dah gini, kita terimalah. Jangan kata pula kalau lah gini, kalau gini. Jangan kalau. Kalau itu dia akan membuka ruang kepada syaitan untuk merosakkan kita. Bermula daripada lau ni, bermula daripada waswah. Akan menimbulkan keraguan, dan kemudian tuan-tuan, dia akan menyebabkan kita tidak redha ataupun tidak setuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis yang kita bacakan pada malam ini adalah taujihat
Nah, buah semangat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara. Nah, supaya kita menjadi orang mukmin yang kuat. Wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Nah, wasta'in billah, dan minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah taala, lemah dan kurang itu kelemahan daripada diri saya sendiri. Dan saya beristighfar, ampun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada tersilap salah, terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlebih masa, terima kasih atas perhatian. Aku luman sami'tu maqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa najjina minaz zulumati ila an-nur wa janil fahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu akbar.